Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Testing, testing. Suara. Baik, rakan-rakan. Boleh bagi komen. Clear tak suara saya? Clear? Oh, Ustaz nak try dengar kat luar. Okey, kita tunggu sikit kawan-kawan kita. Kita tunggu kawan-kawan kita sikit masuk. Lepas tu kita terus mulalah. No, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-puan, boleh bantu saya untuk komen dulu, beri komen. Adakah suara clear, adakah video dan audio clear. Okey, walaupun video tak penting lah, audio yang penting supaya rakan-rakan dengar. Tapi nak juga make sure adakah saya bercakap dengan jelas dan sebagainya. Sebelum mungkin lebih kurang 1 minit lagi saya terus mulakan. Yang pertamanya minta maaf tuan-puan. Sebenarnya tadi plan nak live dengan laptop, tapi tak dapat live dengan laptop. Sebab tu ada kelambatan sedikit berlaku. Semua okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semua okey, alhamdulillah. Selamat pagi Ramadan yang ke-13 ya. Kita tunggu kawan-kawan dalam 1 minit lagi dan kemudian kita terus mulakan tuan-puan insya-Allah. Terima kasih banyak Surya Rani. Waalaikumsalam Hamiza Ngah, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih di atas kehadiran tuan-puan pagi ni. Terima kasih di atas penyertaan tuan-puan. Bantu untuk share live ini. Semoga rakan-rakan kita juga dapat join kita pagi ni insya-Allah. Pagi ni saya berada di kampung Muhammad Faiz. Clear Ustazah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Faiz. Muhammad Hazairi Zairi. Suara jelas. Alhamdulillah. Bantu untuk kita share video ini supaya rakan-rakan lain juga dapat bersama-sama dengan kita pagi ni insya-Allah. Tak boleh nak letak tinggi sikit. Okey. Tapi tak boleh nak share ke page lain. Okey, tak apalah. Hari ni teknikal kita. Okey, bolehlah ya? Boleh insya-Allah. Baik, alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan yang saya kasihi sekalian? Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Cuma saya nak share ke page Ustazah Nur ni tak dapat nak share lagi, sebab tu saya duk sana tuan-puan. Sebab tadi nak live dengan laptop, tak dapat live dengan laptop. Atas saya pun tak sure. Sebab sebelum ni boleh live dengan laptop, tapi hari ni tak boleh pula. Ni pun tak boleh nak share. Tak tahu pasal apa tak boleh nak share. La haula wala quwata illa billah. Sekejap saya try lagi sekali. Kalau ada kita mulalah, no, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah share untuk surau untuk Ustazah Nur ni. Last try, lepas tu kita mula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faridah Ali, Zalila Mak Yusuf, Arosmil, Puan Sani Saleh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Hari ini kita akan baca tafsir dan tadabbur ringkas ayat 10 surah Al-Kahfi. Semalam saya tak habaq kita nak baca apa kan. Hari ni kan kita nak share apa hari ni, insya-Allah. Tapi ni kita habaq dah rakan-rakan yang dimuliakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Saya santuni sekali lagi dan kemudian kita habiskan. Surya Rani, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah. Rakan-rakan dimuliakan, hari ni insya-Allah kuliah kita pagi ni secara ringkas saya nak share. Kalau di page Ustazah Nur semalam saya tak share apa dia kita nak share pagi ni. Nikmat Nik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan? Tapi hari ini rakan-rakan yang dimuliakan, saya nak berbincang ataupun nak kongsi sedikit apa yang dibincangkan oleh para ulama. Di antaranya berkaitan dengan ayat 10 surah Al-Kahfi, surah yang kita baca hari ini. Ya, surah yang kita baca hari ini ayat yang ke-10, yang mana kita nak tengok satu doa yang sangat-sangat, Masya Allah, sangat-sangat agung, sangat-sangat besar, sangat-sangat bermanfaat dalam ayat yang kita baca hari ni. Kan, kalau siapa yang dah mula baca semalam mungkin dah habis ataupun pagi ni. Jadi ini antara doa yang kita harus lazimi, dan lazimi itu mesti dengan fahami, tuan-puan sekalian. Okey, baik. Jom kita tengok ayat 10, tuan-puan dimuliakan. Ayat 10 muka surat 294 dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita bincang satu ayat saja, sebab kita nak bincang ataupun saya nak fokuskan pagi ini pada doa. Ya, sepotong doa yang kita nak lazimi dengan kefahaman, ya, supaya kita dapat jadikan amalan yang berterusan, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, yang pertamanya untuk kali ini, untuk bulan ini, kita bertemu pada hari ini 13 Ramadan. Ya, Ramadan yang kita lazimi dengan Al-Quran, Ramadan yang kita lazimi dengan ibadah puasa,
Ramadan yang kita lazimi dengan ibadah solat tarawih dan solat malam. Ya, qiyamul lail, menghidupkan malam. Bangun sebelum bersahur itu kita bangun sekejap ya untuk apa? Untuk solat sekurang-kurangnya 2 rakaat, tahajud dan sebagainya, untuk hidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan baca tafsir dan tadabbur Al-Quran, dengan bersahur juga, menghidupkan juga Ramadan kita dengan bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan juga ibadah-ibadah lain yang sepatutnya kita lazimi, berbuat kebaikan dan amal soleh rakan-rakan sekalian. Dan salah satu ibadah yang sepatutnya kita penuhi, lazimi, dirikan di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyakkan doa juga. Kerana apa? Kerana sepanjang Ramadan, daripada permulaan malam Ramadan tu kan, 1 Ramadan tu sehingga ke 30 Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, kesemuanya saat-saat yang insya Allah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi kalau kita tak menggunakan kesempatan kita berada dalam Ramadan ini untuk memperbanyakkan doa. Oleh yang demikian, pagi ni saya nak pilih satu doa yang bukan kita katakan yang ni yang paling terbaik, tetapi ini antara doa yang kita lazimi hari ni. Kita masuk hari ni insya-Allah daripada ayat 10 surah Al-Kahfi yang kita baca tadi. Baik, rakan-rakan dimuliakan, kita tengok terjemahan sikit. Ingatkanlah peristiwa idh awal fityatu ilal kahfi, ketika sekumpulan, serombongan, antara terjemahannya orang-orang muda, al-fityatu, orang-orang muda, ilal kahfi, pergi ke gua. Kemudian faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. InsyaAllah, tabarakallah. Diringkaskan cerita tuan-puan, saya tak berhasrat untuk memanjangkan cerita Ashabul Kahfi ni, ya, sebab kita nak fokus pada doa sahaja pada masa yang ada. Ada rezeki insya-Allah kita tadabbur, kita baca tafsir dan tadabbur ringkas setiap ayat, keseluruhan ayat di dalam surah Al-Kahfi insya-Allah. Cuma hari ni kita nak tengok doa. Tuan-puan, secara ringkas, mereka ini adalah sekumpulan pemuda yang melarikan diri semata-mata untuk menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah mereka. Ini satu perkara yang kita wajar, dan bukan sekadar wajar yang menjadi macam boleh tak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sebaiknya sepatutnya kita mencontohi mereka dalam urusan mereka sanggup sacrifice, mereka sanggup mengorbankan atau melaksanakan pengorbanan, meninggalkan keselesaan dunia untuk masuk duduk kat dalam gua. Kalau kita kata untuk menyelamatkan diri semata-mata, mesti kalau kita kan pilih daripada satu keadaan yang selesa kepada yang lebih selesa. Tetapi subhanallah, mereka memilih keadaan yang kita boleh katalah selesa daripada sudut duniawi, duduk kat rumah besar dan selesa di luar gua, tiba-tiba memilih untuk masuk ke gua. Untuk menyelamatkan akidah mereka. Satu perkara yang saya kira kita sangat-sangat perlu mengambil iktibar daripada kisah Ashabul Kahfi, supaya kita apa-apa pun fikir akidah dulu. Macam mana akidah kita, macam mana prinsip kita, macam mana pegangan kita dalam menguruskan kehidupan seharian. Apa-apa kita nak buat, yang tu dulu nombor 1. Okey? So mereka ni nak menyelamatkan akidah mereka, lalu bawa diri dengan satu kumpulan kawan-kawan yang lain masuk ke dalam gua yang sempit. Mereka ini keluar daripada keluasan dunia, masuk ke dalam kesempitan gua. Itu pada kadar penglihatan kita. Tetapi sebenarnya mereka merasa sempit dengan dunia dan merasa luas dengan gua.
Sebab apa? Sebab dekat dalam gua mereka lebih terselamat akidah mereka. Maka ini juga antara perkara yang kita perlu perhatikan. Adakah kita mempunyai rumah yang besar, kereta yang mewah, tempat kerja yang bagus, keturunan, harta, jawatan yang tinggi dan sebagainya membuatkan kita rasa selesa, rasa bahagia, rasa luas, atau sebenarnya perkara-perkara itu tiada bezanya dengan memiliki rumah yang kecil tetapi beriman. Memiliki kereta yang sederhana tetapi mempercayai Tuhan. Memiliki ataupun menyandang jawatan yang biasa-biasa tetapi mempunyai masa yang banyak, yang berkat, yang luas untuk beribadah. So berbeza cara pandang orang beriman dengan orang tidak beriman kan tuan-puan kan? Kalau rumah besar pun tapi rasa sempit, berbeza dengan rumah yang kecil tetapi rasa luas. Ini ada pada nilai diri Ashabul Kahfi. Baik, mereka ini menyelamatkan diri dari apa? Menyelamatkan diri daripada kezaliman raja ataupun pemimpin negara mereka pada ketika itu dan orang kampung kesemuanya. Sebab apa? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang ini, pemuda-pemuda Al-Kahfi ini orang beriman. Sebab itu mereka rela masuk ke dalam gua. Jadi untuk menyelamatkan akidah mereka. Maka tuan-puan, bila masuk ke dalam gua diringkaskan cerita yang mana kita bacakan tadi, id awal fityatu ilal kahfi, ketika mana sekumpulan orang-orang muda pergi ke gua, faqalu, maka mereka berkata ataupun mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, rahmat, wahayyi lana min amrina rasyada, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Maksudnya mudahkan urusan kami, pimpin kami untuk selamatkan agama kami. So ada dua permintaan dalam sepotong ayat ini. Berarti dalam sepotong ayat ini ada sebuah doa. Dalam sebuah doa ini ada dua permintaan besar secara khususnya tuan-puan. Yang pertama yang mana? Atina min ladunka rahmah. Hadirkanlah, anugerahkanlah, kurniakanlah dari sisimu rahmat. Maksudnya bagi kami, rahmatilah kami, berikanlah kepada kami kerahmatan dari sisimu. Dan yang kedua, yang baris kedua itu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkan urusan kami, pimpin urusan kami dalam keselamatan agama kami. Ini doa yang sangat luar biasa tuan-puan sekalian. Dalam keadaan tadi kita tahu mereka, ialah kalau kita kata menyelamatkan diri daripada kezaliman pemimpin dan juga sekitarnya kerana mereka syirik kepada Allah, adanya ugutan dan ancaman, dan mereka ini pula adalah pemuda yang boleh dikatakan bila orang muda, kita boleh sebut secara asas lah tuan-puan kan, orang muda berbeza dengan orang yang lebih dewasa. Mungkin orang dewasa kata, kami makan garam dulu daripada hampa. Pandai-pandai pula nak kata kami ni sesat, contoh. Kan? Maksudnya, dengan situasi mereka tu yang sedikit, yang lebih, orang kata apa, lebih sedikit berbanding dengan kebiasaan ahli kampung ataupun penduduk kampung di situ yang memang mensyirikkan Allah. Mereka yang tiba-tiba sekumpulan anak muda ini datang dengan prinsip nak tetap mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, nak berakidah dengan akidah Islamiah juga. Luar biasa situasi ini tuan-puan. Mereka dengan sedikitnya, dengan anak mudanya, dengan kita kata apa, lari daripada dominan ataupun terkeluar daripada WhatsApp group lah. Tiba-tiba 90%, 90%
bukan beriman lah, kita kata 90% berpegang dengan kesyirikan. Mereka di kalangan minority. That's the point, that's the term. Okay, mereka ni minority. So sebenarnya tuan-puan, cabaran untuk kalau kita duduk kat tempat mereka kan, kita dah lah minority, kita orang muda, kita tak ikut arus perdana, kita tak ikut kelaziman, kita lari daripada kelaziman, kita keluar daripada kebiasaan. Mesti ada tekanan-tekanan. Kalau kita pun, betul tak, ada tekanan, ada macam-macam perasaan. Tapi tengok Ashabul Kahfi ni apa yang dia minta tuan-puan. Apa yang dia minta dalam keadaan sedemikian rupa? 2 perkara. Datangkan, hadirkan, kurniakan, berikan kepada kami rahmat dari sisimu, wahai Allah. Dan yang kedua, pimpin kami, mudahkan urusan kami dalam urusan keselamatan agama kami. Pimpin urusan kami, beri kemudahan kepada kami dalam urusan-urusan kami ini untuk keselamatan agama kami. Mereka tidak minta secara jelasnya makanan, mereka tidak minta secara jelasnya pakaian ataupun keselesaan atau tempat tinggal yang selesa, tetapi mereka masuk ke dalam gua dan berdoa kepada 2 perkara ini. Sebenarnya apa doa ini tuan-puan? Dan ini antara doa yang kita sangat-sangatlah digalakkan untuk antara doa dalam Quran ni memang semualah kena sebaiknya kita beramal tuan-puan. Itulah sebaik-baik doa kan. Okey, jadi apa maksud sebenarnya? Wahai Tuhan kami, berikanlah dari sisimu rahmat dan pimpinlah, berilah kemudahan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Apa maksud doa ini? Saya nak bagi 5 poin. Tuan-puan, menurut tafsir Al-Muyassar secara ringkas. Okey, tafsir Al-Muyassar secara ringkas, maafkan saya, sepotong ayat ini yang ada di dalamnya sebuah doa yang tadi saya spesifikkan dengan 2 permintaan. Nak rahmat, mohon rahmat dari sisi Allah, dan pandulah, pimpinlah, mudahkanlah urusan-urusan kami untuk keselamatan agama kami. So, apa maksudnya? Tafsir Al-Muyassar mengatakan ada 5 perkara. Okay, nanti ada kawan-kawan yang dapat bantu catat di bahagian komen, boleh catat di bahagian komen. Okey, so terima kasih pagi ni ada yang datang hadir bersama dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa like, komen dan share untuk kawan-kawan kita juga hadir. Sebab takut kawan-kawan kita tak perasan, kata oh pagi ni ada kuliah. Seronok pula mengaji pasal doa di dalam Al-Quran. Ini baru apa yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Muyassar secara ringkas. Baik. Dalam tafsir Al-Muyassar tuan-puan sekalian, ada 5 perkara yang dimaksudkan dengan sepotong sebuah doa ini atau sepotong doa ini. Yang mana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ini, doa ini membawa maksud yang pertama, apa dia? Apakah permintaan mereka? Yang pertama, jelas sekali, berikan kepada kami dari sisimu, wahai Allah, rahmah. Saya dah ada juga. Secara fizikal, saya dah ada rahmah. Hajjah rahmah. Ni mak saya dah kat sebelah ni. Saya balik kampung tuan-puan. Jadi, mak saya namanya rahmah. Ni ada Hajjah rahmah. Selalu mak saya tengok live saya dalam phone. Hari ni tengok ada duduk kat sebelah kan. Yang kita nak minta rahmah. Apa maksud rahmah sebenarnya? Ulama kata rahmah ni definisi dia, makna dia, erti dia, maksud dia sangat-sangat banyak, sangat-sangat meluas. Yang kita duk minta, ya Allah warhamna, rahmatilah kami. Ataupun dalam doa ni, atina min ladunka rahmah, datangkanlah, berikanlah, kurniakanlah, berikanlah kepada kami rahmat. Apa dia rahmat tu?
Dan rahmah ini tuan-puan terkait dengan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang kita ulang baca di dalam suratul Fatihah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang baca setiap hari. Dalam solat subuh kita baca 2 rakaat 2 kali. Asar, Zuhur 4 rakaat 4 kali. 7 ayat kita baca secara berulang. Dan di dalam suratul Fatihah kita jumpa 2 kali. Ya, yang pertama pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga pula Ar-Rahmanir-Rahim. So Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkait dengan perkataan rahmah, kasih sayang, cinta. Bererti dalam arti kata lain, secara ringkas kita boleh faham, wahai Allah, berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Rahmat kan? Tapi apa lagi maksud rahmat sebenarnya? Maka antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi. Al-Imam Al-Alusi mengatakan rahmah adalah, beliau mensyarahkan di dalam tafsirnya dengan 3 maksud rahmah. Walaupun sebenarnya ulama kata rahmah ni maksud dia sangat banyak, sangat besar, tapi Al-Imam Al-Alusi meletakkan 3. Imam Alusi kata apa maksud rahmah? Yang pertama adalah al-maghfirah. Al-maghfirah. Apa maksud al-maghfirah? Keampunan. Yang kedua, Imam Alusi kata apa maksud rahmah? Rahmah adalah ar-rizq, rezeki. Dan yang ketiga, rahmah maksudnya al-amnu, keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Bererti jika kita ambil secara ringkas, yang pertama, Ashabul Kahfi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala rahmah, iaitu keampunan, keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan juga yang ketiga rezeki. Itu yang pertama. Okey, iaitu ini saya katakan tadi 5 maksud yang didatangkan oleh di dalam tafsir Al-Muyassar. So yang pertama tadi, mereka minta rahmah. Ya, yang mana Imam Alusi, saya tengok dalam satu lagi tafsir Alusi, beliau mengatakan, beliau mensyarahkan rahmah itu al-maghfiratu, keampunan, ar-rizqu, rezeki, al-amnu, keamanan, kesejahteraan, keselamatan. Okey. Yang kedua, tuan-puan sekalian, di dalam doa ini juga membawa maksud tetapkan kami, teguhkan kami, berikan konsistensi, ketetapan, berterusan, konsisten, terus, tetapkan, kuatkan, teguhkan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, dia pun minta diteguhkan, dikukuhkan, ditetapkan, dikuatkan. Yang ketiga, menurut tafsir Al-Muyassar, doa ini juga membawa maksud pelihara kami dari keburukan, kejahatan. Maksud yang kita baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Allah, kami minta daripada sisimu rahmah, iaitu keampunan, rezeki, keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Yang kedua, ya Allah, kami minta Engkau teguhkan kami, kukuhkan kami, kuatkan kami, tetapkan kami di atas iman dan Islam. Yang ketiga, dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, maksudnya artinya, peliharalah kami daripada keburukan dan kejahatan, sebarang mudarat dan juga risiko. Yang keempat, tuan-puan sekalian, doa ini juga dimaksudkan adalah membawa maksud mudahkan urusan kami, mudahkan jalan yang menyampaikan kami, menyebabkan kami sampai kepada amalan yang Engkau cintai. Masya Allah, tabarakallah.
Maksud ayat keempat ni apa? Ya Allah, ni saya nak mudahkan bahasa. Ya Allah, mudahkan untuk kami ataupun tunjukkan kepada kami jalan mana yang bawa kami supaya buat amalan yang engkau cintai. Kita nak buat amalan-amalan yang Allah cintai. Kita nak lazimi amalan-amalan yang Allah suka, yang Allah redha. Kita tahu ada amalan yang Allah suka. Sebagai contoh dalam hadis Nabi, Nabi kata Allah, antara perkataan yang Allah suka ataupun Allah suka kepada zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Contohnya zikir ini. Kita tahu Allah suka, tuan-puan. Allah cinta amalan ini. Allah rida amalan ini. Kita tahu. Tapi kadang-kadang kita tak nampak jalan. Kita rasa susah nak buat. Duk bawa kereta, kita boleh nyanyi. Contohlah kan. Tak kata kat siapa, kata kat diri saya sendiri. Maksudnya nak ingatkan diri saya dan kita semua. Bawa kereta. Boleh sahaja nak berzikir. Kita tahu, Allah suka subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ataupun zikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan? Yang mana Nabi sebut dua perkataan, habibatan ila rahman, yang Allah cintai. Yang Allah ar-Rahman sangat suka, sangat cintai. Khafifatan 'alal lisan, mudah ataupun ringan di lisan, maksudnya mudah nak buat. Thaqilatan 'alal mizan, sangat berat dalam timbangan, maksudnya sangat banyak balasan dan ganjaran dia. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Contoh. Ada banyak zikir yang warid dalam hadis ya tuan-puan, boleh kita beramal. Tapi saya nak buat contoh tadi, apa dia? Yang keempat tadi, maksud doa ini adalah mudahkan urusan, mudahkan jalan kami, jalan yang sampaikan kami kepada amalan yang engkau cintai. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Maksudnya, tadi saya bagi contoh, kita tahu ada zikir yang Allah suka. Kita tahu ada zikir yang Nabi kata sangat-sangat banyak kemuliaan dia. Tapi kita tak buat. Kita payah nak buat. Kita ada halangan nak buat. Walaupun semudah 1 saat sebut habis. Oh, boleh 1 saat kan. 1 minit sebut habis. Bahkan dalam 1 minit dah boleh berulang banyak kali sebutannya. Tapi kita rasa susah. Kita rasa berat. Kita terhalang. Sedangkan kita tahu Allah cinta amalan tersebut. Maka di dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, ini juga antara doa yang nak menunjukkan, nak mengajak, nak menyedarkan kita betapa kita sangat-sangat perlu kepada bimbingan Allah, pimpinan Allah, agar Allah mudahkan urusan kita, mudahkan jalan kita untuk sampai, untuk beramal, untuk buat, untuk praktik, untuk apply amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir tuan-puan yang saya muliakan, menurut tafsir Al-Muyassar, juga doa ini membawa maksud jadikan kami di kalangan orang-orang yang mendapat hidayahmu, yang mendapat petunjukmu, yang mendapat pimpinanmu dan tidak berada dalam golongan yang sesat. Subhanallah, very powerful doa ni tuan-puan. Dalam sepotong ayat ada sebuah doa, dan doa ini menurut tafsir Al-Muyassar ada 5 maksud kepada doa ini. Iaitu yang pertama, saya ulang, bila kita baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maksudnya apa? Terjemahannya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah, berikanlah dari sisimu rahmah dan permudahkanlah, pimpinlah, mudahkanlah, berikanlah kemudahan-kemudahan dalam urusan kami untuk keselamatan agama kami. So, dalam tafsir Muyassar mengatakan ada 5 maksud. Yang pertama saya ulang tuan-puan. Maksudnya berikan kepada kami rahmah ataupun rahmatmu, berarti berikan kepada kami keampunanmu,
rezeki daripada kurniaanmu, dan juga apa? Dan juga keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Okey, so itu maksud rahmah. Yang kedua, doa ini juga mengajar kita, membawa kita kepada permintaan agar kita ditetapkan, dikuatkan, diteguhkan iman. Ya. Yang ketiga, pelihara kami dari sebarang keburukan, dari sebarang kejahatan, mudarat, risiko, bahaya. Yang keempat, doa ini juga membawa maksud mudahkan urusan kami, wahai Allah. Mudahkan jalan kami, wahai Allah, nak sampai kepada amalan-amalan yang engkau cintai, amalan-amalan yang engkau suka, amalan-amalan yang engkau redha. Dan yang kelima, tuan-puan yang dimuliakan, doa ini juga menurut tafsir Muyassar membawa maksud jadikan kami di kalangan orang-orang yang terpandu, orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang yang dapat petunjuk, dan bukan di kalangan orang-orang yang sesat, tak jumpa jalan pulang, tak kembali, tersalah jalan, tergelincir. Kita nak minta Allah lindung kita. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Itu antara perkara yang saya boleh kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita, rumusannya, bila kita minta doa ini, berarti kita minta 5 perkara. Macam kita sebutkan tadi, minta rahmah yang membawa maksud keampunan, keselamatan, kesejahteraan, rezeki. Dan juga kita minta Allah tetapkan kita, kuatkan kita, teguhkan kita. Kita minta pemeliharaan dari pemeliharaan Allah daripada bahaya, keburukan, risiko, mudarat, bahaya dan sebagainya. Kita minta Allah Ta'ala mudahkan urusan jalan yang kita nak sampai kepada amalan yang Allah suka. Dan kita juga nak minta kepada Allah agar kita menjadi di kalangan orang yang dapat hidayah. Dan kesemua ini, tuan-puan, meliputi apa? Urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat, khususnya urusan-urusan dalam agama. Ya, supaya kita terpandu, akidah kita terjaga, akhlak kita terpimpin, ya, akhlak yang mulia dan sebagainya. Semoga begitu juga Imam Alusi mengatakan, bila disebutkan wahyi lana min amrina ini, wahyi lana min amrina rasyada, kata Al-Alusi, jadikan kami ini teguh, tetap, konsisten, jadi orang yang taat. Nah, itu juga di antara maksud wahyi lana min amrina rasyada. Tetap duduk dalam ketaatan, teguh duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu ta'ala alam. Saya kira itu sahaja untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kepada yang menyertai kita pada pagi ini. Ya, saya sepatutnya nak buat dengan laptop pagi tadi tu supaya lebih clear. Tapi clear tu tak tahulah clear ke tak. Tapi nak lebih senang lah. Tapi minta maaf tadi terlambat disebabkan setup tu tak dapat. Jadi kita buat apa yang ada sedayanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang hadir pagi ini. Puan Zalila, saya baca nama je Nurjana, Sani Saleh, Nur Sarah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Fatin Fatiman, Nur Ash, Rafi'ah Ismayadi, Fauzia Ismail, Salidah Saleh, Nikmat Nik, Muhabbat Ali, Faridah Ali, Arosmil, dan juga rakan-rakan lain, juga Ustaz Muhammad Faiz, Surya Rani, Harmizang, Hazairi Zairi, dan juga semua tuan-puan yang datang bersama dengan kita. Juga Puan Huda Rahman, Dr. Fatimah Zainuddin dari UK ni. Pagi-pagi lah ni, pukul berapa doktor kat sana kan? Okey, Masya Allah, terima kasih nota yang dikepilkan di ruang komen oleh Puan Huda Rahman, 5 maksud doa ayat 10 surah Al-Kahf menurut tafsir Al-Muyassar. Terima kasih banyak Puan, Masya Allah, nota yang sangat membantu. So, terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan, dan jom kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan infak, wakaf dan juga sudah tentu zakat
di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menyampaikan doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jom berinfak dana untuk aktiviti kuliah ilmu di Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan yang menjadi penganjur kita pada pagi ini. InsyaAllah ada rezeki lagi kita akan jumpa dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Baik, terima kasih banyak tuan-puan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.